Mawdu' ilmi kalam. Mawdu' ilmi kalam kita ambil satu daripada Al-Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Beliau tulis dalam kitab beliau Al-Isyaratu fi ilmi kalam. Mawdu' bagi ilmi kalam adalah huwa dhatul bari wa sifatuhu wa ma yajibu lahu wa yastahilu alaihi. Huwa dhatul bari wa sifatuhu wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu. Wa ma yastahilu. Ini oleh Al-Imam Ar-Razi dalam kitab beliau Al-Isyarah fi ilmi kalam. Apa kata beliau? Topik ilmu kalam adalah zat Allah Ta'ala dan sifatnya, dan apa-apa yang wajib baginya dan apa-apa yang mustahil ke atasnya. Wa dhatul bari wa sifatuhu wa ma yajibu lahu wa yastahilu alaihi. Ini Al-Imam Ar-Razi. Dalam kitab yang lain yang mungkin dia merangkumi lebih lagi daripada itu, seperti mana dalam kitab Bahjatul Talibin, Mawdu' ilmu kalam sama seperti di sini. Jadi dalam ilmu kalam ni ataupun ilmu akidah, dia adalah apa? Tentang zat Allah, sifatnya, apa yang wajib dan apa yang mustahil. Apa yang mustahil. Namun mawdu' yang dinyatakan di sini, dia sebenarnya ringkas. Dia sebut yang a'lal mawdu'. Faham tak? Dia menyebut yang umdah. Sebenarnya dalam ilmu kalam kita membahaskan segala perkara berkaitan dengan akidah. Jadi akidah ni bukan hanya yang bersangkut paut dengan Allah ni, bersangkut paut dengan Rasul, kan? Dan pengkhabaran Rasul tentang tentang perkara yang berlaku selepas mati dan seumpamanya. Jadi ta'rif yang Imam Razi sebut ni adalah kemuncak kepada topik. Faham? Maksudnya kita bahas tentang Rasul ke, kenapa kita bahas tentang kebenaran Rasul? Daripada benarnya Rasul akan membawa kepada benarnya apa yang Rasul tu bawa. Faham? Jadi apa yang Rasul bawa tentang Allah, maksudnya walaupun antara perkara yang dibahaskan dalam akidah mengisbatkan kebenaran Rasul, kemuncaknya membawa kepada asyraful ma'lum, iaitu tentang Allah. Faham? Jadi kalau ada ulama yang meletakkan mawdu' ilmu kalam ini hanya mengkhususkan zat Allah, maknanya dia sedang membincangkan ataupun dia mengutarakan asyraf mawdu' ataupun aslul mawdu' ataupun umdatul mawdu'. Faham kan? Justru itu apabila kita mahu memudahkan faham kepada
masyarakat awam ataupun kepada mubtadiin, maka kita perlu terangkan maudhu' ilmu kalam dengan lebih terperinci. Sebab untuk orang yang muntahin ataupun mutawassitin, bila kita kata maudhu' ilmu kalam zat Allah yang mustahil, yang harus, dia tak faham tu saja, dia juga akan faham apa sahaja wasilah yang membawa kepadanya. Terus dia tafattun. Tetapi untuk mubtadiin, maka kita kena sebut satu persatu supaya dia tahu. Kerana mubtadiin kalau tak sebut, maka dia akan ingat yang disebut sahaja adalah merupakan maudhu'. Faham tak? Maka kita akan perincikan maudhu' ilmu kalam. Maka semalam kita sebutkan ilmu kalam ini dia bukan hanya membentangkan akidah. Bukan kita belajar himpunan-himpunan akidah yang wajib diimani. Itu bukan ilmu kalam. Itu ilmu tauhid. Ya, akidah. Ilmu kalam ni fardu kifayah. Ilmu tauhid, ilmu akidah fardu ain atas setiap orang. Faham? Orang awam tak wajib belajar ilmu kalam dengan erti kata yang sebenar. Ada sebuah kitab Al-Imam Al-Ghazali yang berjudul Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Menutup mulut orang awam daripada mempelajari dan berbicara tentang ilmu kalam. Ini kitab Imam Al-Ghazali, Kitab Darul Minhaj. Jadi apa maksud Imam Al-Ghazali? Itu kena bacalah kitab dia. Kerana ilmu kalam ni ilmu khas. Dia adalah fardu kifayah. Orang awam dalam hati dia perlu ada ilmu akidah. Dia kena tahu Allah itu bagaimana, apa yang wajib, apa yang mustahil, Rasul, sifat kan. Dia wajib iman benda tu. Adapun mempunyai keupayaan mengisbatkannya. Semalam kita sebut tentang ilmu kalam ni adalah dia adalah ilmu tentang apa? Ilmun yuqtadaru ma'ahu, kan? Ala isbatil aqaidid diniyah bi iradil hujaji wa daf'i syubah. Ilmu kalam ni adalah ilmu yang dengannya orang tu dia mampu untuk isbatkan. Jadi sebab itu ilmu kalam ni adalah seseorang itu dia mempelajari hujah-hujah sehingga dia mampu isbatkan tentang akidah. Faham? Maka kita ambil ta'rif yang lebih syumul. Yang ta'rif bukan ta'rif, maudhu' yang lebih syumul. Yang di sini saya ambil daripada Syekh Sa'id Faudah. Beliau tulis begini. Maudhu' ilmu kalam adalah al-ma'lumu min haitsu ma huwa musilun ila al-ilmi bil adillatil qa'imati 'ala al-aqaidi ad-diniyati as-sahihah. Dia lebih merangkumi maksud daripada ilmu kalam. Dia tulis apa? Huwal ma'lumu min haitsu ma huwa musilun. Al-ma'lumu min haitsu ma huwa musilun ila al-ilmi bil adillatil qa'imati 'ala al-aqaidi ad-diniyah as-sahihah. Huwa al-ma'lumu min haitsu ma huwa musilun ila al-ilmi هو المعلوم من حيث ما هو موصل إلى العلم بالأدلة القائمة على العقائد الدينية الصحيحة. Maka beliau telah ta'rifkan atau beliau telah nyatakan maudhu' bagi ilmu kalam sebagai huwa ma'lumun, sebarang maklumat. Faham? Daripada sudut maklumat itu menyampaikan kita, maksudnya kita lah, menyampaikan mukallaf
kepada dalil-dalil yang berdiri. Dalil itu untuk mengisbatkan akidah agama yang benar. Jadi kita tengok dia punya urutan dia. Maksud sebenar adalah natijah, nitaj. Macam contoh kan, kita belajar usulul fiqh, kita belajar furu'ul fiqh. Untuk orang awam ni, ataupun yang fardu ain, seseorang itu tahu macam mana nak sembahyang, kaifiat dia, takbir macam mana, baca Fatihah macam mana. Itu sebenarnya adalah nitaj, hasil daripada satu proses istinbat. Adapun bagaimana ataupun apa dalil yang Fatihah tu wajib, apa dalil bahawasanya tangan letak begini ketika sembahyang kan, itu adalah fardu kifayah. Yang betul-betul fardu ain wajib diketahui oleh semua orang adalah macam mana nak sembahyang. Samalah juga dalam akidah ni. Apa dalil bahawasanya setiap orang wajib beriman Allah begini kan. Mengetahui dalil dan punca dalil itu fardu ain, fardu kifayah. Yang wajib semua orang tahu apa yang akidah yang betul tentang Nabi, apa akidah yang betul tentang Allah. Dia bukan tahu, dia beriman dengannya, dia membenarkan. Jadi faham tak? Jadi tanggungjawab awam dalam akidah dan juga tanggungjawab kita yang belajar. Faham? Dia orang yang belajar, dia adalah benteng kepada akidah ni. Jadi kalau orang awam tak boleh jawab, dia yang jaga. Faham? Bukan kita, bukanlah menjadi kewajipan dalam agama semua orang pandai debat sehingga dia boleh mengisbatkan. Yang penting dia ada tasdiqun jazim, dia ada membenarkan dengan jitu tentang Allah. Hati dia tak bergerak, dia beriman dengan iman yang jazim, maka sudah memadai untuk dia. Faham tak? Sudah memadai untuk dia. Jadi orang yang mutakallimin ni, dia adalah kumpulan yang khas dalam umat. Orang yang belajar, bukan semua boleh jadi mutakallim, bukan semua ada mustawa akal boleh capai sehingga dia boleh faham dalil-dalil usul. Jadi kalau kita belajar, mungkin ada orang yang dia boleh capai tahap 1, tahap 2, tahap 3, tapi paling kurang dia ada asas belajar tentang ilmu kalam. Jadi cuba kita kembali kepada ta'rif tadi. Huwa ma'lumun. Maudhu' kepada ilmu kalam ni adalah sebarang maklumat. Maklum dengan majhul ni istilah dalam mantik. Kita belajar dalam ilmu mantik, apakah ta'rif fikir kan? Dia satu orang fikir ni menggunakan maklumat yang sedia ada untuk menghasilkan maklumat yang tidak ada. Faham? Menggunakan maklumat yang sudah diketahui untuk mencapai maklumat yang belum diketahui. Betul tak? Macam contohnya orang buat risikan, siasatan, pencuri masuk. Sekarang kita tak tahu siapa yang curi, tak tahu. Jadi apa cara dia buat siasatan? Kita kumpul dulu setakat yang ada. Apa yang ada, kesan tu, kesan ni, apa yang ada lah. Tapi dengan himpunan maklumat tu, mungkin kita boleh sampai kepada majhul. Yutawassalu min majhulin min ma'lumin ila majhul. Faham? Kita menggunakan perantaraan dengan maklumat yang ada untuk sampai kepada tak ada. Itu istilah dalam mantik lah, maklum dengan majhul. Kalau dalam soraf cerita lain pula. Jadi sebenarnya ilmu kalam ni apa sahaja maklumat yang bersifat qat'i lah. Faham? Yang huwa ma'lumun min haitsu ma huwa musilun ilal adillatil qa'imati 'alal adillatil qa'imati 'alal aqaid diniyah as-sahihah. Sebarang maklumat dari segi maklumat itu menyampaikan kepada dalil yang berdiri dalil itu untuk mengisbatkan
berdiri dalil itu untuk mengisbatkan akidah agama yang benar. Kalau menurut Syekh Said Faudah, maklumat yang membawa kepada akidah yang sahih ni tidak terhad kepada dalil akal. Adakah maklumat itu berbentuk ilmu sains, ilmu fizia maksud fizik? Maksudnya apa sahaja dalil-dalil daripada alam ini, daripada akal ini, yang dalil itu bersifat qat'i, yang mana dengan dalil itu orang itu boleh isbatkan kewujudan Tuhan. Bagi itu semua adalah maudhu' ilmu kalam. Jadi dia jadi besarlah, luas. Dia jadi apa? Dia jadi luas. Dia berdasarkan ayat Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Maksudnya sebarang maklumat yang ada, yang maklumat itu boleh menjadi dalil untuk isbatkan akidah, maka itu semua topik ilmu kalam. Cuma kalau dalam kitab ilmu kalam yang qadim, mereka menghadkan adillah itu dalam bentuk akliyah. Maksudnya undang-undang akal. Kita gunakan undang-undang akal, yang mana dengan undang-undang akal itu, qanunun al-qawaninul aqliyah, kita boleh bawa kepada isbatkan akidah. Maka itulah dalil dalam ilmu kalam. Namun sebenarnya dia tidak terhad pada itu. Dia tidak terhad kepada itu. Ini menurut Syekh Said Faudah dalam kitab dia, Maudhu' Ilmu Kalam. Faham kan? Jadi sekali lagi saya sebutkan, bila kita bicara ilmu kalam, maksudnya kita belajar dalil untuk isbatkan akidah. Kalau kita belajar ilmu akidah, kita tahu apakah akidah. Apa? Untuk orang awam wajib, fardu ain. Dia mesti kena tahu. Dia tak boleh jahil. Dia tak boleh jahil. Oh, ada kebangkitan semula, dia tak tahu. Itu maksudnya masalah iman dia. Kan salah satu rukun iman. Dia tak tahu. Tapi perincian tentang tentang padang mahsyar tu macam mana, yang itu dia bukan fardu ain. Kan ada hadis pelbagai. Akan ada orang macam ni, ada orang macam ni, ada. Kalau orang tu jahil tentang itu, maka tidak memudaratkan akidah dia. Dia masih di kaum beriman lah. Paling kurang dia percaya semua yang mati akan hidup semula. Apa yang berlaku kat padang mahsyar dia tak tahu, sebab dia tak ada baca hadis, tak ada dengar. Itu segi beriman dia masih dikira orang yang beriman. Dia tahu akhir sekali sama syurga neraka, tapi dia tak tahu perincian tentang syurga yang disebutlah hadis. Itu tak apa. Tapi aslul masalah dia dah beriman, iaitu adanya syurga. Faham? Aslu dia ada beza, asal masalah dengan perincian. Faham tak? Okey? Itu maudhu' ilmu kalam. Jadi itu nombor 2 kan? Syekh Said Faudah sebut, dia kata al-ilmul kalam yabnil afkar as-sahihah wa yahdimul afkar al-fasidah. Itu boleh ambil sebagai rumusan. Jadi bila tulis panjang, tapi kita ambil rumusan supaya kita tahu topik. Dia kata ilmu kalam ni yabni al-afkar as-sahihah wa yahdimu al-afkar al-fasidah. Jadi ilmu kalam ini dia bina, dia isbatkan pemikiran, pendirian, iktikad, semualah boleh yang betul. Dan dia membinasakan, menghapuskan afkar yang rosak. Orang yang belajar ilmu kalam, dia bukan hanya beriman dengan sesuatu akidah, dia mempunyai hujah untuk mempertahankan akidah itu, dan dia mempunyai upaya untuk menyanggah sebarang akidah yang salah, sesat. Faham? Maknanya kalau liberal datang nak merosakkan akidah, dia boleh tolak
dengan hujah-hujah terhadap pemikiran liberal tu misalnya kan, dan seumpamanya. Okey, itu dia punya apa, maudhu' ilmu kalam. Ada yang apa ni, ulama ringkaskan kan, ulama ringkaskan. Itu dah nombor apa tadi? Nombor 2 kan. Dia dalam pembahagian, kalau kita belajar kitab ilmu kalam, dia punya pembahagian dia, pertama dipanggil ilahiyat. Faham? Dia panggil ilahiyat ni maksudnya ketuhanan. Teologi, ilmu teologi. Teologi ni ilmu ketuhanan tentang Tuhan. Kemudian dalam ilmu kalam, pembahasan yang kedua tentang nubuah, nabawiyat, kenabian. Yang ketiga dalam pembahasan ilmu kalam, sam'iyah, umurun sam'iyah. 3. Jadi perkara tu perlu adalah minda kita, supaya kita ada rajah, peta rajah, yang mana perkataan yang ringkas tapi dia ada idea dalam otak kita untuk tahu rumusan pelajaran dalam ilmu kalam. Pertama dibahaskan tentang ketuhanan. Ketuhanan itu pecahan dia, kalau dalam asas lah 3 lah. Tentang Allah, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat harus. Kenabian, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Dan sam'iyah ni, umurun sam'iyah, perkara-perkara yang dia sabit melalui sam'iyah. Sam'iyah ni maksudnya nakal daripada Quran, daripada hadis. Contoh kan, contohnya adanya titian sirat, faham? Ini dipanggil sam'iyah. Adanya syurga, ini dipanggil sam'iyah. Adanya neraka, adanya mizan, timbangan, adanya melihat Allah. Ini sama umurun sam'iyah. Faham? Apabila orang percaya, apabila orang dia apa? Dia percaya ilahiyah, ketuhanan, akidah dia betul. Apabila akidah dia betul tentang kenabian, automatik dia akan beriman dengan sam'iyah. Faham? Automatik lah. Dia beriman dengan Allah, dia beriman dengan Nabi, maka automatik yang nombor 3 tu akan datang. Sebab apa? Lazimlah daripada beriman sifat Nabi itu adalah sidik, kan? Maka lazim daripada situ dia akan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Antara benda yang dibawa oleh Nabi, contohnya adanya titian sirat. Sebab itu susunan di dalam kitab akidah macam tu. 1, nombor 2, nombor 3. Yang paling asyraf dan adalah maksud adalah ilahiyah, Allah. Faham? Nabi. Tapi ulama kata daripada segi hujah, Nabi dulu, baru Tuhan. Faham? Faham? Daripada segi hujah, Nabi dulu. Satu orang dia beriman dengan Nabi dulu, baru dia beriman dengan Allah. Betul tak? Betul ke betul? Daripada segi urutan beriman. Sebab dia tahu tentang Allah daripada siapa? Nabi. Dia kena beriman dengan Nabi dulu, bukan beriman dengan Allah. Daripada segi bagaimana manusia itu sampai kepada Allah lah, itu maksud dia. Iman sebenar, iman kepada Allah. Sebab itu sebenarnya tidak ada istilah iman kepada Allah nombor 1, iman kepada Nabi nombor 2. Dia tak ada. Iman kepada Allah dan Nabi itu sekali, dia tak boleh berpisah. Wa atiullaha war rasul. Faham? Sebab dia lazim malzum. Orang yang beriman kepada Allah, automatik dia mesti beriman kepada Nabi. Sebab Allah Ta'ala suruh beriman dengan Nabi kan. Tapi daripada segi susunan hujah, susunan hujah akal, dia kena beriman dengan Nabi dulu. Faham? Bila dia membenarkan Nabi, maka dia akan membawa kepada membenarkan Al-Quran. Faham?
Kalau dia tak percaya benda Nabi tu, maka segala benda yang Nabi bawa tu tak percaya lah. Antara benda yang Nabi tu bawa adalah Quran. Faham? Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah. Syarah.